Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'un qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. نواصل المحاضرة في هذا الأسبوع، وإن شاء الله سوف نتحدث عن الباقي ماذا ناقشنا قبل الأسبوعين، كيفية دلالة الألفاظ على المعنى. طيب، وصلنا إلى موضوع دلالة النص. طيب، تكلمنا قبل هذا عن عبارة النص وإشارة النص. طيب، إذن في هذا اليوم نواصل إن شاء الله بثلاث موضوعات أخرى: دلالة النص، ثانيا اقتضاء النص، ورابعا مفهوم مخالفة. طيب، هل درستم عن هذا يعني في المدرسة السابقة؟ Siapa yang pernah belajar tentang dalalatun nas, iqtida'un nas, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah? Siapa yang pernah dengar? Cuba angkat tangan ni, saya tengok. Berapa orang yang pernah dengar yang ni? Siapa yang pernah dengar perkataan-perkataan tu? Dalalatun nas, iqtida'un nas, fahwal khitab, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Cuba angkat tangan. Okey. Dan siapa yang ambil usul fiqh, insya-Allah dia pernah dengarlah perkataan-perkataan tersebut. Okey. Okey, okey, put up your hand. Okey, sekarang ni saya nak tengok pula siapa yang tak pernah dengar pun istilah-istilah ni. Dia mungkin hanya belajar usul fiqh secara umum saja dan tak detail. Okey, agak ramai baik. So أحاول أن أوضح إليكم باختصار يعني سهولة إن شاء الله حتى تفهمونا جيدا. طيب، أوكي، boleh letak tangan. Letih tangan. Okey. Baik. نواصل بدلالة النص. طيب، هذا طريق من طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. قبل هذا تكلمنا عن عبارة النص، يعني عبارة النص ظاهر، يعني بظاهر النص. عبارة النص، إشارة النص، kemudian satu lagi دلالة النص. إذن ما المقصود من دلالة النص؟ طيب، دلالة النص بمعنى دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق، أي عبارة النص لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. هذا تعريفه. دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق، أي عبارة النص لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. Iaitu lafaz yang menunjukkan kepada penetapan sesuatu hukum yang disebut dalam ayat kepada hukum yang tidak disebut secara jelas, kerana persamaan illah hukum di antara keduanya. Ini faham tak? Okay, maksudnya lafaz yani nahnu nabni al-ahkam bina'an ala dalalat al-alfaz al-madhkurah fil ayah, al-mantuq fil ayah. Okay. Ayat yang disebutkan hukum secara zahir kita faham, kemudian hukum dalalatun nas ni ialah hukum yang tidak disebutkan dalam ayat, tetapi dia mungkin mempunyai kefahaman ataupun illah hukum yang sama, maka kita hukum tersebut adalah sama. Baik. Difaham بعد ذلك ننظر إلى المثال. طيب، إذن وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة. Dengan kita faham bahasa Arab itu, maka kita dapat menetapkan hukum
sekiranya illah mutasawiyah. Hukum illahnya, sebab hukum itu adalah sama. طيب لا تتوقف على بحث واجتهاد وتدل على كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. Okey, itu tak perlukan kepada ijtihad ataupun penelitian yang mendalam, tapi mujarrad fahmi lughah kita dah faham apa yang hukum yang bersamaan dengan hukum yang disebutkan dalam nas tadi, sama ada Quran ataupun sunnah. Wadah? طيب ناخذ عدة الأمثلة على ذلك. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب فلا تقل لهما أف، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ فلا تقل لهما أف، ما هو الحكم التي نستطيع أن نستنبط من هذه الآية؟ يعني دلت الآية بعبارته الصريحة على تحريم التأفف، تحريم التأفف أو تحريم قول أف للوالدين. أليس كذلك؟ Kan? Secara zahir, kenapa kita katakan haram? لأن هناك أسلوب النهي، لا تقل لهما، jangan kamu cakap kepada keduanya uff. Kan? إذن بأسلوب النهي هذا يدل على حكم تحريم. هذا بعبارة النص. Dalalah ibarah maksudnya secara zahir ayat ini kita faham bahawa dalalah ayat yang menunjukkan kepada tahrim ta'affuf bil walidain. Wadah? Okey, boleh faham dekat tu? Baik, إذن دلالة النص ماذا؟ تحريم ضربهما وشتمهما ولعنهما، وهذا هو المسكوت عنه، لأن الضرب والشتم واللعن أشد ألما من كلمة أف. أليس كذلك؟ ولكن الضرب والشتم واللعن لا تذكر في الآية. Baik, kalau kita katakan uf zahir, kalau kita ambil secara zahir, uf sahaja yang haram. Kalau seseorang tu pukul mak dia, ejek mak dia, keji ibu dan ayah dia, kan, macam-macam dia buat kat ni, adakah haram? Haram tak haram? Haram. Tapi Quran sebut uf saja. Ini kita sebut dalalatun nas, ataupun setengah ulama kata mafhum muwafaqah. Bahkan ad-darbu wasyatam wal'an hadha illatuhu aula tahriman min at-ta'affuf. Boleh faham? لأن في التأفيف تأفف هذا إذا، ولكن الضرب والشتم والحبس ومنع الطعام واللعن هذا أشد إيذاء من التأفف، فيكون الحكم المسكوت في المسكوت عنه أولى من ثبوته للمنصوص عليه. Jadi hukum yang didiamkan itu lebih utamalah pengharamannya berbanding dengan ta'affuf, kan? Baik, itu kita sebut sebagai dalalatun nas. Kalau kita tengok balik kepada takrif tadi, dalalatul lafaz ala thubut hukmil mantuq. Hukmil mantuq tadi ta'affuf, tahrim ta'affuf limaskutin anhu, kan? Yang maskut tadi darbu wasyatam wal la'an wal habas, kan? Haram juga, kan? Kenapa? Ishtiraki ma fi illatil huquq, karena illah yang sama iaitu idza lil walidain. Wadah? هذا هي دلالة النص. أو نقول أيضا مفهوم موافقة. طيب، المثال الثاني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، تكلمنا قبل هذا عن كلمة مشترك، كلمة قروء، ولكن ننظر فقط في اللفظ. لكن في هذه الآية ننظر يعني بشكل عام جميع الآية مطلقات. طيب، إذن ماذا تفهمون من هذه الآية؟ طيب، نفهم بعبارته عبارة النص تدل على وجوب العدة على المطلقة. ليس كذلك؟ آية cerita pasal wujubul iddah 'ala al-mutallaqa. Baik.
Ya. Nah, ma huwa al-'illah? Ma hiya al-'illah? Al-'iddah. 'Illah fi wujub al-'iddah. Kenapa perempuan bila ditolakkan dia perlu 'iddah 3 bulan? Ya. Kalau bagi kes perempuan yang inilah masih ada period 3 bulan. Kenapa? Apa illahnya? Membersihkan rahim. Ta'arruf bara'atir rahim. Supaya mungkin tak ada benih lelaki lain dalam rahim dia. Ta'arruf bara'atir rahim. Baik. Walakin hadhihi al-ayah faqat takallamat an iddah al-mutallaqah, orang yang diceraikan saja. Wa kaifa bil al-mafsukh zawajuha, orang yang difasahkan. Dia tak tolak tapi dia fasah nikah, dia pergi ke pejabat qadi, mungkin ada masalah dengan isteri dia, dengan suami dia. Suami dia ni ada orang penyakit dadah ke ataupun benda-benda yang mengharuskan untuk fasah. Adakah dia kena iddah juga ataupun tidak? Sedangkan dia tidak termasuk dalam ayat mutallaqah ni. Dia difasahkan, dipisahkan dan kerana perintah oleh qadi. Kena iddah tak? Kalau qadi fasahkan nikah tersebut, adakah dia kena iddah juga ataupun tak perlu? Itu soalan. Kenyataan. Okey, kena iddah tak? Kena, ya, naam. Daripada mana kita kena iddah? Sedangkan ayat cerita pasal mutallaqah. Dia bukan tolak, dia difasahkan. Dalalatun nas. Dalalatun nas. Kan? Kerana iddah sama itu ta'akkud min bara'atir rahim. Baik, idzan dalalatun nas madza? Au mafhum muwafaqah wujubul iddati fil mafsukh zawajiha. Orang yang difasahkan, ceraikan fasah. Bisabab min asbabil fasqi ka'adamil kafa'ati wal 'uyub wa ghairihima. Okey. Dan kafa'ah uyub ni tengok dalam fiqh munakahat lah. Tapi hukum ni wujud kenapa? Secara ini kaedah istimewa hukum ni. Kan? Kita sebut hukum ulama. Kenapa wujud iddah fil mafsukh zawajah bi tariq dalalatin nas? Okey, kerana illah yang sama. Wadah? Baik. ننظر مثال الثالث إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب فهمتم مقصد الآية؟ طيب ما هو الحكم الذي تستطيع أن تستنبط من هذه الآية بعبارته؟ ماذا؟ فإن الآية تدل بعباراتها على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما. Macam mana kita tahu dia haram? Ayat ni tak ada pun perkataan haram di sini. Ma huwa al-uslub alladhi tadullu ala hukum haram, hukum at-tahrim? Iqabah. Sebab tu kita relate ni. Yang dulu kita baca uslub saja. Kan? Macam mana tahu haram sedangkan tak ada ayat tentang haram ni, sebab dia ada uqubah, iaitu ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bila ada uqubah yadullu ala tahrim. Jadi ibaratun nas secara zahir ayat ni nak cerita tentang hurmatu akli amwalil yatama. Baik, soalannya adakah haram makan saja? Bagaimana kalau orang tu dia memusnahkan harta anak yatim, dia bakar ke ataupun dia musnahkanlah? Haram tak buatan tersebut? Lagilah haram Ustaz. Haram kan halal? Haram kan boleh? Haram. Halal. Kenapa boleh? Kenapa haram? Sedangkan Quran hanya sebut tentang aklu saja. Dia menghilangkan aklu saja. Lagi teruk. Ini yang orang tak faham ni. Kan? Ramai orang faham zahir ni, sebab tu nak simak hukum kena belajar usul fiqh. Kan? Bidalalatin nas tahrim itlafi amwalil yatama bimukhtalif anwa'il itlaf kal ihraq, bakar, wa tabdid, musnahkan, lianna hadhihi al-umur tusawi akli amwalihima zulman. Apa ilahnya? Ilahnya ialah itlaf amwal al-yatama. Itlaf. Bukan sekadar makan, sebarang bentuk, yakni suratun min surati itlafi
amwalil yatama termasuk dalam benda-benda yang diharamkan. Tapi kita faham tu, hukum yang tu ialah secara dalalatun nas. Faham tak? Itu kita sebut tadi, hukum yang tak sebut pun diharamkan kerana perkongsian illah dengan hukum yang disebutkan mantuk ayat. Mantuk tu hukum yang disebutkan dalam ayat. Okey, baik. Jadi kamu relate lah dengan ayat-ayat halal yang lain. Kan? Banyak ayat halal yang kita kata hukum halal tersebut tak ada sebut pula dalam Quran. Tapi Allah sebut secara zahir, ibarat yang lain. Tapi ada kaedah turuqul isbat al-ukhra, kan? Dalalatun nas, isyaratun nas, ibaratun nas, kan? Apa ni ada mafhum mukhalafah pula, kan? Baik, idzan dalalatun nas, ni tambih ya. Baik, idzan dalalatun nas laha asma' ukhra. Baik, tusamma dalalatun nas bil qiyas. Kadang-kadang ada ulama kata qiyas tajawuzan diwujudi ma'nahu fiha wa in kana fahmuha la yatawaqqaf 'ala ijtihad. Qiyas, sejarah qiyas, kan? Wa tu'raf aidan dalalatun nas 'inda ulama bi alqab. Ya mafhum muwafaqah. Ada yang kata mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah maksudnya ialah dia ilahnya sama, kan? Fi ba'd al-ahyan illatuhu aqwa min al-ayah al-madhkurah fi al-Quran. Baik, wal wajhu fihi zahir mimma taqaddam. Wa ba'd al-ulama yaqul annaha fahwa al-khitab. Kan ada kata fahwa al-khitab. Wal fahwa makna yusamma bihadha idza kana tariqu dalalah bil awwaliyah. Kan kalau ilahnya lebih kuat berbanding dengan ayat yang disebut dalam Quran tadi, itu kita sebut fahwal khitab. Kan? Tengok kepada dari segi ilahnya. Setengah ulama bahagikan begitu. Ada yang kata lahnul khitab. Lahnul khitab idza kana tariqu dalalah al-musawah. Ilahnya sama, kan, maka disebutkan lahnul khitab. Jadi pendek kata hunaka alqab li dalalatin nas. Baik, wa kadzalik Imam Syafi'i yaqul annaha qiyas al-jali. Tadkhul fi bab qiyasul jali wa wajhu adamul hajati fi fahmihi ila ijtihad ma'a wujudi suratul qiyas fihi. Qiyas jali limadha li anna illatuhu qiyas jali huwa al-illah aqwa min al-ayat al-madhkurah fi al-Quran fi an-nas. Wadah? Kamu dah ambil kan usul fiqh satu kan? Tahun lepas saya ajar kan? Qiyas ada qiyas jali, qiyas khafi, qiyas musawi. Itu dia relate lah dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Wadah? Baik, na'khudh mithalan wahidan fi MPPHM. Baik, keperluan umum, produk, menu dan perkhidmatan. Produk yang dihasilkan hendaklah tidak menyerupai sebarang bentuk haiwan yang dikategorikan sebagai najis mughallazah. Baik. Ma hiya dalalatun nas fi hadzal qarar? Ya. Dia sebut sini ialah produk tidak menyerupai sebarang bentuk haiwan. Kita buat contoh, kita buat biskut, kita buat bentuk khinzir. Kita buat biskut dalam bentuk anjing. Tak boleh. Itu yang disebutkan dalam MPPHM. Apa yang tidak disebutkan? Inilah. Kalaulah serupa bentuk pun tak dibenarkan, menjual produk berasaskan yang ada kontennya dalam tu najis mughallazah, ada gelatin babi ke semua, lagi tak boleh lah. Kan? Dalalatun nas. Tapi tak sebut dalam ni. Wadah? Hadul mafhum muwafaqah. Ataupun najis mughallazah atau bentuk berhala, bentuk Tok Sami pun tak boleh secara batal kerana kilahuma haram. Illatuhu al-ishtirakihima fi illatil hukum. Wadah? Fahim tu? Atau tak? Fahimna. Baik, siapa yang kurang faham lagi? Kita nak pergi pula ni kepada yang lain. Okey, satu lagi kita ambil section 53-1 Akta Undang-Undang Hukum Islam. Okey. Jika suami mana-mana perempuan telah mati ataupun dipercayai telah mati ataupun telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh 4 tahun ataupun lebih, dalam hal itu bagi maksud membolehkan perempuan kahwin semula dianggap
mengikut hukum syarak sebagai telah mati. Baik. Ma huwa ibaratun nas? Ma hiya ibaratun nas fi hadhihi fi hadzal qanun? Tempoh 4 tahun atau lebih. Baik, sekarang ni bukan 4 tahun, dia hilang 10 tahun. Kan? Adakah termasuk dalam pengertian akta ini ataupun tidak? Masuk tak? Termasuk. Lagi-lagi lah kan? Lagi-lagi masuklah. Wah, bidalalatin nas. Dia sebut 4 tahun lebih. Dia 10 tahun, 15 tahun tak balik-balik. Lagilah. Kira anggap sebagai dah boleh difasahkan. Pun boleh mati. Kalau hilang pun boleh telah mati dah. Ini bitariq dalalatin nas. Boleh? طيب من عنده إشكال قبل أن ننتقل إلى اقتضاء النص. فاهم؟ نعم تفضل. Adakah yang tanya? Hari tu kan, tak apalah terjadi tu. Lagi senyap tanya balik. Mu'aim kan? Baik, iqtida'un nas. Ma makna iqtida'un nas? Atau naqul aidan dalalatul iqtida'. Iqtida'un nas ataupun dalalatul iqtida'. Itu petunjuk yang kita dapat secara iqtida'. Ma makna? يعني دلالة الكلام على مسكون عنه يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقديره، أو نقول المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره. Maksud daripada nas ataupun ayat tersebut dia maksudnya jadi tak berapa nak betul, melainkan kena ada takdir. Kita kena takdirkan, letakkan satu lagi ayat sighatun nas kan. Jadi kena takdirkan ayat itu, barulah boleh difahami dengan betul, tepat maksud kan. Takdir ni kita letak satu lagi dah, tambah satu ayat lagi untuk memastikan maksudnya tepat apa yang dikehendaki oleh nas syarak. Baik, misaluhu okey. Apa makna iqtida' yang perlu kita bagi kepada ni? Iqtida' tu apa? Kenapa kita bagi iqtida'un nas? Iqtida' tu apa? Iqtida' bermakna al-istid'a' wa talab. Iqtida' bermakna istid'a' wa talab. Istid'a' maksudnya kita letakkan makna lain. Letakkan satu maksud ataupun tolak, kita tuntut ya. Dalam kes ni kita kena letakkan satu maksud ni, satu lagi ayat supaya maksudnya jadi boleh difahami. Okey. Masalan qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Baik. Nafham hadhihi al-ayat wala? Diharamkan kepadamu ibu-ibu kamu. Fahim tu maula? Apa yang haram? Adakah sentuh haram? Ataupun macam mana? Kan? Ibaratun nas tahrim ashkhasil ummahat, tidak? Secara ibaratun nas kita faham ayat disebut tahrim ashkhasil ummahat ataupun zawatil ummahat, diharamkan kepada kamu zat ibu-ibu kamu tu, mak menakan kan, apa yang hubungan mahram dengan kita lah. Tapi adakah begitu maksudnya? Apa yang haram ni? Nak kata haram pegang mahram kita. Macam mana? Ayat ni tepat tak kalau kita tak letakkan takdir ayat? Tepat tak? General Ustaz. General Ustaz. Masih general. Kan? Ibaratnya faham itu. Walakin la budda alaina an nuqaddir hadhihi. Nuqaddir takdir, kita letakkan satu maksud. Ya? Yakni takdir huwa imtina' dalalatul ibrah nikahuhunna. Takdirnya adalah nikah. Ini masukkan dengan hurrimat alaikum ummahatukum, yakni hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Diletakkan diharamkan nikah, sebenarnya ayat itu tentang haram nikah, bukan haram pegang. Sebenarnya haram mahram kita tak apa kan pegang. Yang haram ialah bernikah, berkahwin dengan ummahatukum. Jadi
Bila letakkan takdir nikah ni, jadi maksudnya jelas tak? Jadi Jelas. menjadi mustaqim. Tastaqimu dalatul kalam sebab kita letakkan takdir. Maka ini bila kita letakkan takdir satu ayat untuk lebih faham ni, kita panggil sebagai iqtida'un nas. Kena letak satu baru kita baru terfaham. Kalau tidak tak faham. Okey. Baik, thaniyan. Ustaz. Nah. Untuk takdir ni dia perlukan pada ijma' pada ulama ke untuk menentukan satu maksud ataupun macam mana Ustaz? طبعا العلماء الذي يبحث المقصود منه المقصود منه. Maknanya ada takdir lain lah ke macam mana? Ya, ulama yang tetapkan berdasarkan kepada nas yang lain lah, hadis dan sebagainya, bukan sebab pakai ijtihad. Tapi ulama tetapkan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain, mungkin daripada hadis, daripada ayat Quran yang lain, kan? Sebab nuzul al-ayah, kan? Baik. Al-ayat misal al-thani, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dalam keadaan musafir, maka dia boleh tangguhkan kepada hari yang lain. Kita boleh faham tak ayat ni secara zahir ayat ni? Boleh faham lagi tak? Adakah orang musafir sakit saja, dia bila musafir saja, sakit saja dia boleh tangguhkan? Kalau kepada ibaratun nas yang kita baca secara zahir ni, boleh faham lagi ayat. Ayat ni agak masuk tepat tak lagi? Tak faham. Tak pun nak faham kan? Kan orang musafir kena takdirkan. Apa takdirnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftar. Bagi orang sakit, orang musafir dan dia buka puasa. Orang buka puasa ni, maka tak puasa, maka fa aftar, takdir, kita tetapkan takdir. Bila dah buka puasa, maka barulah kena fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dah buka puasa, barulah dia kena gantikan puasa yang ditinggal tu. Kalau kita musafir tak buka puasa, adakah kena ganti? Tak kena ganti kan? Kalau kita musafir, kita sanggup kan daripada manakah negeri kita pergi ke KL, Kedah ke Kelantan ke, pergi ke KL, kita dalam keadaan puasa, bulan puasa, tapi tak buka puasa, adakah kena aidatun min ayyamin ukhra? Tak kena kan? Jadi fa aftar ni kita takdirkan. Baik, walamma wada'na takdir aftara fa hadha iqtida'un nas. Jadi ulama yang letak ni. Jadi hukum ni sebenarnya siapa yang sakit dan dia buka puasa, ataupun siapa yang musafir buka puasa, iftar, maka dia kenalah aidatun min ayyamin ukhra, dia kena ganti pada hari yang lain. Jadi ini kita sebut sebagai iqtida'un nas ataupun dalalatul iqtida'. Wadah? Baik, misal al-thalith, hadha yata'allaqu bi halal. Hurrimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Baik, ibaratun nas, madza tafhamuna min hadhihi al-ayah? Haram ke atas kamu mayat, darah, daging, Mayat lah. inti. Mayat dengan kita mayat. Mayat pula silap. Maitah. Beza mayit, mayat. Maitah ialah bangkai. Bangkai. Mayit kan? Bangkai dengan daging inti. Bangkai, apa ni? Dam apa ni? Dam Darah. darah yang mengalir. Darah. Khinzir, dan juga dari daging khinzir. Apa yang haramnya? Kan? Dia tengok takdir dia. Apa yang haram? Itu kata jadi tak apa nak jelas lagi. Haram apa? Pakai. Bangkai, haram bangkai ialah haram bangkai. Kalau tengok saja haram ke? Kalau ikut haram makan, haram pakai, haram guna. Baik. Macam mana tahu? Kata haram guna, haram pakai, macam mana tahu? Itulah takdir. Kan ulama takdir. Al-ma'na alladhi la tastaqimu al-kalam, la tastaqimu dalalatul kalam illa bi takdirihi. Kena letak ayat lain, satu intifa', tahrimu akliha wal intifa'u biha wal intifa'i biha. Kan? Ini bagi mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i tahrimu akal wal intifa'.
Nak pakai makan tak boleh, intifak pun tak boleh. Ya, sebab itu ijtihad pada ulama mazhab Syafi'i. Misalkan pada dalil-dalil hadis. Walakin Imam Al-Hanafi mazhab Hanafi يقول الحرام فقط الأكل وأما الانتفاع بالميتة لا ليس محرم. Kan? Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang lain yang disebut dalam kisah maras syatun bi Maimunah, ada hadis itu kan. Jadi ada satu bangkai kambing dibawakan milik Maula Maimunah kan. Jadi mati kambing tu. Jadi Nabi kata halla antafa'tum biha, kan? Kenapa kamu tak mengambil mengambil manfaat daripada kambing ni? Jadi sahabat jawab innaha maitah, kerana dia bangkai. Tapi Nabi sebut innama haruma akluha. Nabi kata yang diharamkan ialah makan sahaja. Jadi berdasarkan pada hadis itu, setengah ulama kata yang diharamkan untuk bangkai ialah kita makan saja, tak boleh. Intifak boleh. Intifak ni contoh kita ambil dia punya bulu dia, kulit dia, tulang dia untuk gunakan, tak apa, sebab kita intifak ni luaran, bukan makan. Tapi Imam Syafi'i haramul akal wal intifak. Jadi maksudnya dalam kes hari ni isu semasa banyaklah yang berkaitan dengan al-maitah ni. Misaluhu bon China, kan, bon China. Bon China huwa sahan al-masnu' min 'izam haiwan la ghair muzakkah bi tariq syar'iyyah. Kan? Tulang lembu yang tak sembelih dibersihkan, bakar, campur dalam pinggan tu jadilah bon China, harga mahal. Kualiti lah. Baik. Di dalam ketetapan fatwa di Malaysia mengharamkan penggunaan tulang haiwan yang tak sembelih. Kenapa? Berdasarkan kepada ni lah, mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i tahrimul akal wal intifak. Dari mazhab lain di negara lain mungkin diharuskan, kerana kita bukan makan, kita hanya intifak, iaitu mengambil dia punya tulangnya saja. Baik, kadzalik izam al-mustakhdamah fi water filter. Kan, tulang haiwan tu, dimaklumkan tulang haiwan kena ada halal. Kenapa ada halal kat water filter ni? Isunya adalah pada activate carbon. Tulang haiwan murah, senang dapat. Jadi masuk activate carbon untuk tapiskan kotoran, dia warna hitam. Outdoor filter tu banyak. Satu tu mungkin 15 kilogram dia masuk dalam tu. Jadi ada yang paling murah ialah tulang haiwan. Jadi pandangan yang mengatakan tak boleh, ada intifak tak boleh, akal pun tak boleh. Bagi mazhab Hanafi mungkin dia kata boleh. Sebab tulang ni dikiaskan dengan kulit haiwan. Kan kulit haiwan. Kulit haiwan kita dah walamma nutahhir al-julud, kan, yajuz an nantafi' bi jild, kan, boleh pakai kan. Kulit harimau pun boleh. Mazhab Syafi'i ini kulit harimau ke kulit bangkai kita dah bersihkan secara samak, kan, kita bersihkan kulit tu, kita boleh pakai. Jadi mazhab Hanafi dia kiaskan tulang ni dengan kulit. Dalam mazhab Hanafi Syafi'i, mazhab Syafi'i tak boleh. Hanafi boleh tulang tu. Mazhab Syafi'i selain daripada kulit tak boleh, sebab nas hadis hanya sebut kulit saja. Ini banyak masalah. Okey. Nanti saya share buku saya ada tulis tentang ni. Nanti insya-Allah kalau ada topik buku tu boleh bacalah tentang pendalilan. Walakin al-yawm nahnu nurid an nafham an iqtida' an-nas. Okey, wadah? Nah. Jadi cara ringkasnya iqtida' an-nas ni kita kena letak takdirnya dalam ayat. Listiqamati ma'nahu. Baik. حتى الآن واضح؟ هل لديكم سؤال قبل أن ننتقل إلى مفهوم مخالفة؟ واضح؟ Tak ada masalah? Kurang faham? Boleh tanya. Sebab esok kita tak ada tutorial dah. Dia mungkin mana faham ya? So kena baca baliklah, ingatkan balik apa itu ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas. Okey. Baik, والآن نواصل بمفهوم المخالفة. طيب ما معنى مفهوم مخالفة؟ دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه
Kalau tadi mafhum muwafaqah, hukum yang bertepatan, berkonsailah dengan hukum yang disebutkan dalam nas. Itu mafhum muwafaqah. Dia sebab dia bersamaan. Muwafaqah ni maknanya muafiq. Dia berselari. Kan? Kalau mukhalafah, hukum yang bertentangan. Au naqul aidan lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu hukum yang berlawanan dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Hukum sebut begini, tapi yang ada hukum lain yang berlawanan dengan ayat tersebut, maka kita boleh istinbat daripada berdasarkan kaedah mafhum muwafaqah. Faham? Okey. Jadi kita tengok kepada dia punya contoh, insya-Allah boleh faham Okey. Ataupun fi kitab Dr. Wahab Zuhabil yaqul dalalatul kalam ala nafyi al-hukm ats-thabit lil madhkur 'anil mazkur. Kan lintifa'i qaidin min quyudil mantuq. Hukum yang kita istinbat berlawanan dengan hukum yang disebutkan dalam nas. Naqid hukm al-mantuq lil masqut anhu. Naqid maksudnya berlawanan hukum mantuq dengan masqut anhu. Masqut anhu maknanya hukum yang tidak disebutkan dalam ayat ataupun didiamkan daripada ayat itu. Taib wa yusammunaha, al-ulama yusammunaha dalil al-khitab. Ba'd al-ulama yusammunaha dalil al-khitab li'anna al-khitaba dalla alaih. Disebut juga mafhum mukhalafah ni sebagai dalil al-khitab. Kan? Kalau mafhum muwafaqah tadi apa dalalatun nas tadi sebut muwafaqah ataupun lahn al-khitab ataupun fahm al-khitab, kan? Kalau ini dalil al-khitab. Kan? Kenapa dalil al-khitab? Kerana al-khitab dalla alaih. Baik. بعد ذلك سوف ننظر إلى الأمثلة بزيادة الفهم. طيب أنواع مفهوم مخالفة. للمفهوم مخالفة أنواع عدة. أولا مفهوم صفة، مفهوم الصفة، مفهوم yang bersangkut dengan sifat. ثانيا مفهوم الشرط، الشرط. ثالثا مفهوم الغاية، dalam bentuk dia ada tempohnya. طيب رابعا مفهوم الحصر. Khamisan mafhum al-adad, berkaitan dengan jumlah. Ya. Sadisan mafhum al-laqab. Dia sebutkan laqab ni gelaran ada nama yang Allah sebut dalam Quran, kadang-kadang Allah sebutkan nama secara spesifik. Jadi mafhum al-laqab. Baik. Idza na'khudh mithalan 'ala dhalik li kulli anwa' mafhum mukhalafah. Awalan mafhum as-sifah. Baik, apa makna dalam mafhum as-sifah? Dia okey, ni masih lagi di bawah topik mafhum mukhalafah, tapi mafhum mukhalafah yang berkait dengan sifah, kan? Yakni dalalatul lafaz al-muqayyad bi sifatin. Al-muqayyad bi sifatin ala nafi al-hukm ala al-mawsuf 'inda intifa'i tilka sifah. Baik. Dalam Quran disebutkan sifat tertentu. Makna yang hukum yang satu benda yang tidak ada sifat tersebut, maka dia dikira tidak termasuk dalam ayat tersebut ataupun hukum yang disebutkan tersebut. Okey, contohnya wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang membunuh mukmin secara khata', secara silap, fa tahriru raqabatin mu'minah. Ma huwa al-mantuq fil ayat? Mantuq maksudnya ialah ibaratun nas. Yang disebutkan dalam ayat tu apa? Wujub tahrir raqabatin mu'minatin lil qatil khata'. Okey, boleh faham? Itu yang kita faham secara zahir ayat ini. Wujub tahrir raqabatin mu'minah. Membebaskan hamba mukminah lil qatil khata'. Hadal mantuq fil ayat. Disebutkan dalam ayat ataupun mazkur fil ayat. Baik, wal mafhum madza? Mafhum yang kita faham ataupun yang tidak disebutkan apa? Boleh tak kita bagi orang qatil khata' ni, boleh tak dia nak bebaskan hamba kafir? Boleh tak? Quran sebut raqabah mukminah, tapi dia nak bebaskan hamba kafirah. Yajuz atau la? Dah yajuz. Tak boleh. Kenapa? Kerana ayat sebut raqabah mukminah. Izan secara tak langsung kita faham daripada ayat ni bahawa man'u tahririn raqabatin kafirah. Tak boleh nak membebaskan hamba yang kafir. Sebab ayat sebut apa?
tahrir qabla mu'minah, walaupun tak sebut tapi ya kita fahamlah. Kita faham. Ayat sebut ini justru kita faham, oh rupanya tak boleh nak bebaskan hamba kafirah. Jadi kita dapat kefahaman itu binaan ala mantuq. Ini kita sebut yang hukum kedua ni ialah mafhum mukhalafah, yata'allaqu bis-sifat. Okey. Al-hadith, misal al-hadith wa fi sadaqatil ghalami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Boleh. Zakat ghanam, zakat ghanam sa'imah. Tidak. Baik. Wal'an zakatul ghanam as-sa'imah. Makna sa'imah, fa'uliqat zakatul ghanami biwasfi sa'imatin, was-sa'imah hiya allati tar'a bi nafsiha la tu'laf. Sa'imah ialah kambing yang makan sendiri. Dia bela ternak, dia tak bagi makan, dia tak bagi pellet, dia tak bagi. Makan sendiri, lepas ke kampung lepas dalam kandang dia makan sendiri, makan rumput. Itu ialah ghanam sa'imah. Baik. Liman yamlik 40 ila 20 okey, wa 100 syatin, idza kana 4 ila 20 wa 100 syatin, maka dia kena zakat. Keluarkan seekor ataupun inilah kadarnya zakat, nisab kepada zakat lah. Tapi dalam hadis ni dia sebut ghanam sa'imah. Bermaksud, adakah kalau kambing yang kita ternak bagi pellet kena zakat tak? Tak perlu. La zakata fil ma'lufah. Maknanya kalau kambing yang kita bagi makan pagi, petang, malam, bagi pellet sebagainya, kita keluarkan belanja. Mafhum ayat ataupun ayat ni ialah daripada hadis, la zakata fil ma'lufah. Tidak diwajibkan zakat bagi haiwan yang ternak dengan kita bagi makan kat dia. Kita keluarkan belanja. Daripada mana keluarnya hukum ni? Bimafhum mukhalafah. Kan? Tapi dia berkait dengan sifat. Kerana sebut ghanam sa'imah, kambing yang makan sendiri. Maknanya kambing yang diberi makan, dia tak makan sendiri, kita bagi makan kat dia, maka kita faham la zakata fil ma'lufah. Ini kita sebut sebagai mafhum mukhalafah. Baik, thaniyan mafhum mukhalafah yata'allaqu bisyarat. Dalam ayat tu dia ada syarat, disebutkan syarat. Kan? Ala syartin ala intifa'il hukum 'inda intifa'i syarat. Maknanya kalau Al-Quran sebut syarat, maka bila hilangnya syarat tersebut, maka tak perlulah hukum yang sama dengan apa yang disebutkan dalam nas. Baik, misaluhu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Okey, maksud ayat ni kamu cari sendirilah. Kan? Apa dia? Berikan kepada perempuan-perempuan sadaqatihinna nihlah, kan? Maksudnya min hadhil ayah, mantuq min al-ayah bi ibaratin nafs nafham yubahu li zawj an ya'khudha min mahri zawjatihi ma tatibu bihi nafsuha biridaha. Jadi hukum ceritanya kan kahwin, suami bagi mahar. Boleh tak suami nak gunakan sikit mahar daripada isteri tu? Dah habis duit lah, nak nikah bagi 10,000 buat. Dia pun habis, tinggal seluaran baju je. Duit habis dah, bagi kat bini, nak kahwin punya pasal. Lepas kahwin tak ada duit, boleh nak pakai sikit duit mahal yang dia bagi tadi, ambil balik, bukan ambil balik, nak guna balik lah, dikenakan pada rumah. Boleh tak? Tak. Mahal dah jadi milik isteri lah. Boleh dengan keizinan isteri. Fa in tibna lakum, sekiranya mereka redha, isteri berikan keizinan, fakuluhu hani'an mari'an, bolehlah ambil sikit, beli nasi goreng ke, beli apa, chicken chop kan, duit tak ada dah, lepas kahwin. Okey, sebab tu nak kahwin ni, kemudian ni bab kahwin ni tetap lain lah. Kan kahwin kalau dapat pasangan ni, bincang elok kan, jangan letak mahal-mahal sangat, takut lagi nak masuk rumah pun tak ada duit kan. Baik, jadi yubahu li zawj, ayat ni yubahu li zawj, harus untuk suami ambil sikit daripada mahar yang telah bagi kepada isterinya itu,
ma tatibu bihi nafsuha biridhaha. Tapi dengan izin lah. Izin isteri tu. Kalau isteri tak bagi, mana boleh ambil. Sebab tu milik dia. Kan? Walakin mubah. Kalau dia bagi, maka boleh ambil. Baik, ini yang mantuq fil ayat. Baik, wal mafhum atau maskut madza? Hurmatu akhdhi syai'in min al-mahri idza lam tardi zaujah. Minta-minta, isteri tak bagi, tak izinkan, maka hukumnya dia haram, tak boleh. Jadi hukum haram ni walaupun tak sebut dalam ayat, tapi kita faham daripada ayat ini begitu, mafhum mukhalafah. Kan, mafhum mukhalafah yang berlawanan dengan ayat. Kalau redha boleh. Maknanya mafhum mukhalafah yang kita faham secara bertentangan pula. Kalau tak bagi, kalau tak redha, tak izin, tak boleh. Hadza huwa mafhum mukhalafah. Walakin yata'allaqu bi syarat. Syaratnya apa? Kalau redha. Kalau tak redha, tak dapat. Okey, jenis-jenis lah. Baik, kadzalik wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna. Baik, al-mantuq fil ayah, yani hukum alladhi nafham min ibarat an-nas, min ibarat al-ayah madza? Wujub nafaqati lil mutallaqah talaqan ba'inan idza kanat hamilan. Kalaulah mereka-mereka ini sedang hamil, fa'anfiqu 'alayhinna, maka hendaklah kamu berikan infak nafkah kepada mereka hatta yad'na hamlahunna, sampailah mereka ni melahirkan anak. Wajib. Kenapa wajib? Kerana ada anfiqu, uslub dia fi'il amar yadullu ala wujub. Jadi wujubun nafaqah lil mutallaqah talaqan ba'inan, cerai talak 3. Kalau syaratnya apa? Kalau dia hamil. Ini yang mantuq fil ayat. Apa yang kita faham lagi? Adam wujubi nafaqah lil mu'tadah ghairil hamil. Kalau dia hamil saja wajib bagi nafkah. Adapun kalau cerai talak 3, laisa hamil ghairil hamil, adam wujub nafkah. Tak wajib bagi nafkah kepada isteri dalam tempoh iddah kerana cerai talak 3 tadi, talak bain. Faham? Jadi adam wujub ni kita faham secara mafhum mukhalafah. Tapi dia sangkut dengan syarat. Faham? Ustaz, Naam. mana kata talak raja'i wajib bagi lagi tak? Atau macam mana? Yes. Kalau raja'i apa dia masih ada. Ini untuk kes tolak bain saja. Tolak yang talak 3 tu. Okey. Setengah ulama kata ada pendapat kata wajib kena masih lagi bagi ya. Tapi dalam berdasarkan ayat ni yang terima tentang mafhum mukhalafah ni, jadi untuk tolak bain tak wajib bagi. Kecuali kalau dia hamil saja sebab pada anak tu lah. Bagi tu pula sampai dia lahirkan anak. Okey. Mafhum al-ghayah. Kita nak sambung kan? Kita ingat sambung sikit. Minggu depan kita masuk tajuk lain lah. Kita okey, masa boleh cukup ni, tapi tak apa, saya sambung sikit lagi sampai anwa' ni. Baik, mafhum al-ghayah. Kamu dah kelas tak apa ni? Dah kelas tak? Ada tutorial. Oh, tutorial. Pukul 12. Okey. Apalah, macam tu kita sambung minggu depan lah. Jadi baik, apa ni, natawaqaf hatta an-naw' ats-tsani mafhum sifah dengan mafhum syarat. Insya-Allah الأسبوع القادم نواصل بأنواع مفهوم مخالفة ثم المثال من MPPHM كذلك حجية المفهوم عند العلماء. طيب هذا فقط. طيب هل لديكم سؤال قبل أن ننهي هذه المحاضرة؟ طيب لو ما في سؤال، اوكي نعيم tadi ada soalan ke? Ada Nuaim? لا tak ada soalan lah. Baik. إذا كان لديكم سؤال يمكن أن تسأل في يعني واتساب. طيب إذا أظن نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن انتباهكم واستماعكم. نعم. Nuaim ada soal dekat tu. Nuaim ada soal kat sini. Baik. Soalan baik. Siapa yang ada kelas boleh ni lah. Itu anda tengok video TikTok ni, dia beli gula-gula bad packaging tu gambar Peppa Pig, so tak halal raya. Okey, apa pandangan kamu? Gula-gula kan, gula-gula tu halal tak? Kalau pakai packaging pun Peppa Pig, dalam tu memang bubuh pig lah. Ya. Semua packaging sebenarnya kita tak harus belilah. Okey, tapi packaging tu ada logo halal. Logo halal negara mana? Tanya balik. Logo halal ni ada banyak jenis.
Ada yang tak diiktiraf, ada yang diiktiraf. Kalaulah nak dapat logo halal JAKIM, memang tak boleh pakai lah Peppa Pig ni. Ada hukum perempuan tak pakai tudung tak boleh. Kan? Ada dua sebab. Sama ada logo palsu ataupun logo yang dia beli pada luar. Yang kena bayar, dibayar je. Tak ada orang buat inspection. Tak ada buat audit. Banyak je macam tu. Lakin kalau logo Malaysia ni memang dia tak bagi. Kalau ada gambar-gambar Najib Mughallazah, gambar yang tak patuh syariat, gambar Tok Sami ke, gambar atau di Pulau Bali pun dia tak, kalau di packaging tu lah, dia tak benarkan. Okay. Baik. So senang, tak payah belilah. Kan? Takut dia pakai halal, logo halal palsu banyak kan. Dan daging pun orang palsu kan. So kita kan, cari yang ni lah, yang ada gambar lembu ke, tak apalah, pig ni bagi orang lain makan. Taib, Aiman. Ustaz tak? Contoh, dalam tema satu, contoh kata McD ke Kenny Rogers ke apa mereka buat hiasan Christmas ke, boleh kena tarik lagi orang tak? Dia itu dia yang kita bincang ni kat packaging dia, branding dia. Kalau dia letak sekadar yang sementara tu, itu bab lain lah. Dia tu bab siasat syariah lah. Okay, sebab dia punya pelanggan je, customer bukan Muslim saja. Orang lain pun ada kan. Yang penting kat packaging, dia punya premis tu dengan ingredient dalam tu. Itu yang okey. Ya. So masih lagi halal lah, tak kena tarik. Okey. Sebab ucap dengan non-Muslim ni pun dia khilaf lagi lah. Ada yang kata harus tak harus kan atas dasar siasat syariah, tu pasal panjang pula. Okey, kita bincang sekarang ni segi packaging. McD tu logo M je kan. Tak ada lah dia punya packaging letak Christmas ke salib, tak ada. Okey, M saja. Okey, maka dia tak tertakluk lah kepada yang tadi tu. Okey. Baik. Ada soal akhir? Betul? Saya tanya pasal assignment. Assignment tu hantar dekat bahagian dekat course tu yang rubrik assignment tu ya Doktor? Ya betul. Saya dah letakkan ni kan. Dia punya ada tak saya letakkan grup tutorial tu? Saya simak balik. Kita hantar sampai dekat ni lah. Hantar yang putus kan Doktor? Yang full lah. Hantar yang full. 31 bulan 3 hari lagi. Baik, kemudian untuk presentation, saya bagi kamu ni lah, boleh buat secara present tu apa yang kamu tulis, boleh pakai pelbagai platform lah, sama ada dalam TikTok ke, YouTube ke, ataupun Powtoon ke, apa-apalah medium yang berdasarkan kreativiti kamu lah. Yang penting ada untuk perbentangan tu. Okey. Bincang dengan ahli guru apa yang sesuai. Presentation tu pun hantar 31 ni juga ke Doktor? Bukan, presentation nanti kita tengok. Kita kita buat undian dari segi siapa yang kena present tu. Hantar dalam WhatsApp je kot tu. Mungkin waktu tutorial kita dalam WhatsApp tu, kamu bantak situlah, tentukan kamu komen dalam tu. Okey? Doktor. Kalau saya macam ambil message standard untuk pharmaceutical kan. Nak tulis dalam assignment tu dalam bahasa asal ataupun kena tukar bahasa Arab? Tak payah nak tukar bahasa Arab, tulis dalam bahasa asal lah. Arab pun tak ada standard tu. Malaysia je ada. Okay. Boleh yang daripada kalau rujukan dalam bahasa Inggeris, apa kamu tulis dalam bahasa Inggeris. Kan? Yang penting konten tu je bahasa Arab. Kan? Buatlah macam mana pun, bincang dengan ahli kumpulan. Penting proses belajar untuk terjemah. Kamu boleh pakai Google Translate tapi kamu kena tengok balik. Bagus satu dia belajar bahasa Hindu lagi. Kan tak faham langsung. Cuba cek balik, semak balik bahasa tu. Boleh pakai Google Translate tapi jangan Google Translate kamu ambil copy paste balik hantar saya. Tu tak boleh lah. Revive balik Baik. Fi soal akhar. طيب إذن أظن إلى هنا فقط لقاءنا في هذا اليوم. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.